Jadi tuan-tuan yang saya hormati, zaman sekarang ni zaman orang bercakap tentang iya ke? Iya ke? Soalan dia. Iya ke? Contoh, orang nak guna otak, nak guna akal. Dia kata, ustaz, soalan, silakan. Hari kiamat ni terjadi hari apa? Hari Jumaat. Hari lain Nabi kata hari Jumaat. Jadi kalau Jumaat kita negeri lain masih hari Khamis, so macam mana? Kita Jumaat tapi setengah tempat masih lagi Khamis. Macam mana cerita lah? Itu satu soalan. Ustaz, kita Lailatul Qadar malam ke siang? Nama pun Lailatul Qadar. Kalaulah berlaku Lailatul Qadar belah malam di Malaysia ni, masa tu Arab masih siang, maknanya macam mana ustaz? Dah berlaku dah di Lailatul Qadar di sebelah Malaysia, Nuh sebelah sana duk siang lagi, maknanya depa tak jumpa Lailatul Qadar. Ataupun Lailatul Qadar jumpa dekat depa belah malam depa, siang kita tak ada. Tuan-tuan nak jawab apa? Dia kata malam Lailatul Qadar tu sekali ke banyak kali? Kita kata sekali. Habis tu malam tak sama, belah sana siang, belah sini malam, belah sini siang, belah sana malam. Bila masa berlaku Lailatul Qadar ni ustaz? Oh sudah. Tuan-tuan nak jawab apa kalau orang tanya macam tu? Duk pikir. Tiada noh. Bahasa halus ya, ngesiak dengan bulu kening duk angkat. Tiada noh. Ini zaman orang duk fikir. Orang duk fikir, dia guna logik, dia guna. Dulu kita setakat kita tanya, kalau orang tu makan, dia mati, makan dek boya, malaikat nak suai tak mana? Malaikat muka nakir nak suai tak mana ustaz? Duduk dalam perut boya, kubur tak ada. Dulu orang setakat tanya yang tu je. Lah ni tanya dia advance. Ustaz, Dajjal kalau dia mai, dia boleh buat macam-macam. Tu nak panggil apa? Nak panggil mukjizat ke? Nak panggil istidraj ke? Nak panggil sihir ke? Nak panggil maunah ke? Nak panggil karamah ke? Dajjal boleh belah kepala orang, boleh cantumkan balik, boleh hidup. Tu nak panggil apa? Allahu Akbar. Yang paling terbaru saya tengok ada satu orang petikai tentang kapal bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Yang paling terbaru saya tengok ada satu orang petikai tentang kapal bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Bila kita kata Nabi Nuh tu bawa binatang-binatang berpasang-pasangan naik dalam kapal dia, soalan dia, binatang tu tak mandi ke ustaz? Soalan nombor 2, binatang tu macam-macam, rimau tak makan ke binatang lain? Bahtera tu besar mana ustaz? Zirapah tinggi pun sama kepala dia macam pokok nyok, besar mana ustaz? Tak ada ke binatang sama binatang tu bergaduh? Depa ni makan apa ustaz? Stok makanan Nabi Nuh bawa lagu mana banyak dia? Macam mana pula yang 80 orang umat Nabi Nuh tu makan apa dalam tu? Stok makanan dia mana ada? Mana ada peti air ke apa-apa nak simpan makanan daripada freezer ke frozen apa benda, tak ada pun. Oi. Macam mana Nabi Nuh bawa binatang ustaz? Koala duduk di Australia, koala duduk di New Zealand, Australia, binatang koala. Penguin Nuh duduk dekat Antartika. Bila masa penguin tu datang dekat Arab? Betul ke tak betul cerita ni? Oh sudah tuan-tuan. Ni nama dia guna kepala otak. Dia tanya lebih daripada 30 soalan tentang bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Kita jawab satu Kamu daripada apa dijadikan? Daripada tanah. Kamu dijadikan daripada apa? Air mani. Cuba beritahu kat saya, macam mana air mani boleh bercakap? Macam mana air mani boleh jadi otak, boleh jadi jantung, boleh jadi buah pinggang, boleh jadi darah, boleh jadi gigi? Beritahu. Macam mana air ini boleh berjalan, boleh buat kereta, air ini boleh buat kapal terbang?
Air ni boleh ada rupa pula, bagi tahu ada jantung semua, ada perut, ada usus, ada tulang, hanya daripada air Allah Ta'ala jadikan min nutfatin amsyaj. Kamu tak boleh jawab. Senang jawapan dia, tidak ada apa yang susah kepada Allah, tidak ada apa yang mustahil kepada Allah. Setakat nak letakkan binatang dalam kapal tu, tak ada apa susah bagi Tuhan. Yang menjawabnya bukan kita, yang menjawabnya ialah iman, kepercayaan. Dah Allah kata Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah supaya bawa binatang berpasang-pasangan dalam kapalnya, habis. Benda ini disebut oleh Allah dalam surah Hud ayat 40. Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam bawa binatang berpasang-pasangan naik atas kapal. Macam mana Allah nak bagi makan, macam mana Allah nak uruskan kehidupan mereka dalam kapal, itu kan urusan Allah. Masya Allah. Yang kedua, pemahaman kita mengatakan orang dulu-dulu tu bodoh, tu masalah dia. Yang kedua, pemahaman kita mengatakan orang dulu-dulu tu bodoh, tu masalah dia. Yang pandai kita ya, yang pandai kita dok anggap orang dulu bodoh, jahil, purba kala, purba wara, zaman batu. Tuan-tuan cuba tengok dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tu, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajabah. Apakah kamu menyangka bahawa kisah pemuda-pemuda gua dan apa yang dirakamkan itu termasuk dalam tanda-tanda yang luar biasa? Ajaib sangatkah manusia 309 tahun tidur? Ajaib sangatkah kata Allah? Yang kamu nak rasa hebat sangat kamu bertanya Nabi tentang Ashabul Kahfi? Yang kamu rasa hebat sangatkah cerita tentang Ashabul Kahfi ni? Hebat sangatkah cerita tentang Ar-Raqim? Tuan-tuan kena tengok. Allah Ta'ala sebut perkataan Ar-Raqim. Ar-Raqim tu apa? Saya cakap Ar-Raqim ni pasal malam ni depa rakam. Ada kamera 1, kamera 2, kamera 3, 4, 5, 6, 7, 8, kat 10. Ada 9 kamera yang merakam. Rakam bahasa Melayu, bahasa Arab raqim, raqama, raqam, dia ambil pada bahasa Arab. Maknanya perbuatan merakam tu bukan zaman tuan-tuan nu zaman Ashabul Kahfi. Allah dah cerita dah, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim, yang mereka duk raqim dekat tulis dekat gua tu, gambar-gambar tu dah ada rakam. Sebab tu dulu orang cuba nak menghidupkan gambar-gambar yang dilukis di gua, di pintu-pintu gua dalam bentuk bayangan, supaya benda tu boleh bergerak. Dah ada dah tuan-tuan benda-benda tu. Jangan kita menganggap bahawa zaman dulu adalah zaman kebodohan. Zaman Nabi Adam ni dah Allah ajar dah semua benda dah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian kami mengajar kepada Nabi Adam nama kepada semua benda-benda. Dan kami tanya kepada malaikat, ni nama apa? Ni nama apa? Malaikat tak boleh jawab. Yang boleh jawab Nabi Adam alaihissalam. Tetapi bangsa penjajah menjajah negara-negara Islam, menyebarkan sistem pendidikan dia mengatakan bahawa orang zaman dulu bodoh. Orang zaman dulu tak erti apa. Orang zaman dulu jahil. Manusia moden ni yang canggih. Subhanallah. Cuba tuan-tuan fikir dengan kepala otak kita. Kalau Nabi Nuh boleh buat kapal yang begitu besar, takkan rumah tak boleh buat? Cuba tuan-tuan fikir dengan kepala otak kita. Kalau Nabi Nuh boleh buat kapal yang begitu besar, takkan rumah tak boleh buat? Kalau Nabi Nuh boleh buat kapal yang begitu besar, takkan baju tak boleh buat? Punya canggih kapal dia, berapa tingkat kapal dia. Tuan-tuan duk pergi port, Penang port tu, duk tengok krus besarnya daripada jambatan, duk nampak lah. Ni krus pendatang apa pula ni, besar tinggi ni, berbelah tingkat ni.
Yang tu pun tak boleh bawa binatang. Yang tu tak boleh humban segala binatang tingkat bawah tu tak boleh lagi tuan-tuan. Besar lagu tu. Besar lagu mana bahtera Nabi Nuh ni? Bayangkan tuan-tuan, kalau kapal hak kita duk nampak depan ni pun punya canggih dah, kapal Nabi Nuh lebih canggih daripada itu. Tak makan dia ombak yang begitu mengganas, menggila. Jadi pemikiran orang zaman sekarang ni tuan-tuan, dia mula menggunakan logik. Maka dia mula mempertikaikan. Mai tanya kepada hak Nabi Muhammad cakap dengan pokok ni, lagi boleh ke pokok berjalan? Bolehkah Nabi Muhammad naik ke langit Isra' dan Mi'raj? Nabi mimpi kot. Bolehkah Nabi belah bulan? Bolehkah Nabi keluarkan ayak daripada jari dia? Dia guna logik. Dia tak tahu ada satu benda yang dipanggil mukjizat, yang luar biasa, yang berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Nama dia apa? Nama dia mukjizat. Ada Nabi yang tak mati sampai lah. Logik akal dia kata mana tak mati pula, kita ni berapa tahun sangat boleh hidup. Pasal hang memang umur 60 mati. Manusia biasa umur 70 jalan, umur 80 tak lama dah, umur 40 bila-bila boleh mati. Yang hak ditangguhkan kematian ni Allah Ta'ala bagi kat Nabi ni, Allah Ta'ala tangguh bagi kat Nabi yang ni. Itu mukjizat untuk dia, kelebihan untuk dia. Bila tak ada iman tuan-tuan, jadi lagu tu. Sebab tu orang sekarang ni hak terlebih iman pun kita takut juga. Yang terlebih iman tuan-tuan tahu, terlebih iman, kita beriman pada Allah. Ya, hampa duk beriman dengan Allah. Esok kita kena tanya dalam kubur, man rabbuka? Hampa jawab Allah. Allah tu Tuhan ke? Allah bukan Tuhan, dia alif lam ha je. Dia bukan Tuhan, dia nama je. Allah tu hakikat dia apa? Sudah tuan-tuan. Ada juga ustaz mengajar lagu tu, naik penin kita. Alif lam ha tu nama dia, tapi Tuhan yang sebenar itu apa? Lah, tu nak kata apa lagi? Ini orang sekarang ni hakikat tak ada. Aduh, dia ni segi ada terlipat tang mana. Dia belajar lagu mana tak, dia kata Allah tu Tuhan. Yalah, nama dia Allah, alif lam ha. Kalau tak ada alif tak jadi dia. Lah, kalau tak ada ha pun tak jadi Tuhan dia. Astaghfirullahalazim.